Malam itu, jika Malaysia terlewat membuat keputusan, walaupun hanya beberapa jam, puluhan nyawa mungkin akan lenyap dari muka bumi tanpa sesiapa pun sempat mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Di sebalik cahaya Kuala Lumpur yang kelihatan tenang seperti malam-malam biasa, suasana di dalam bilik gerakan kecemasan sunyi sepi lebih menyesakkan daripada ribut taufan. Peta Timur Tengah pada skrin gergasi dipenuhi titik-titik merah yang berkelip semakin kerap setiap minit. Laporan tergempar menyatakan bahawa sejumlah besar warga Iran yang mempunyai pertalian dengan Malaysia terperangkap berhampiran zon krisis. Terdapat kanak-kanak, warga emas, dan pesakit yang mungkin tidak akan selamat jika semua laluan ditutup. Seorang menteri wanita memandang senarai nama itu tanpa berkelip untuk seketika. Sebelum menuturkan kata-kata yang mengubah nasib seluruh kumpulan itu, Malaysia akan membuka koridor kemanusiaan. Pada saat itu juga, ini bukan lagi sekadar berita kecemasan. Ia telah menjadi bukti bahawa belas kasihan sejati tidak terletak pada kata-kata, tetapi pada keberanian untuk bertindak sebelum segalanya terlambat. Beribu-ribu kilometer dari Kuala Lumpur, di mana lampu-lampu kota terus menyala seakan mengesahkan bahawa kehidupan normal masih berjalan, sebuah kawasan menunggu sementara berhampiran sempadan terasa seperti dunia yang lain. Dunia di mana masa tidak diukur dengan jam atau minit, tetapi dengan debaran ketakutan, helaan nafas berat, dan pandangan kosong ke arah ufuk. Ratusan manusia duduk berhimpit di bawah kanvas usang yang berkibar ditiup angin sejuk. Debu pasir berterbangan sehingga melekat di bibir, dan kadang-kadang bernafas pun terasa seperti menelan seluruh kekeringan. Tiada siapa yang tahu pasti bagaimana malam ini akan berakhir, atau adakah fajar esok akan tiba dalam bentuk yang sama. Beberapa orang kanak-kanak menangis perlahan sehingga tiada lagi air mata yang tersisa. Ramai warga emas duduk lebih kaku daripada yang lain, bukan kerana mereka lebih kuat, tetapi kerana mereka terlalu lemah untuk menunjukkan penderitaan mereka. Beberapa pemuda berjalan mundar-mandir seolah-olah mencari sesuatu, walaupun jauh di sudut hati mereka tahu bahawa apa yang dicari mungkin tidak wujud. Apa yang dicari oleh semua orang bukan sekadar makanan, air, atau selimut, tetapi jawapan yang mudah, adakah sesiapa akan datang untuk kami? Di tengah-tengah lautan manusia itu, seorang wanita Iran duduk memeluk erat anak lelakinya, seolah-olah dunia luar sedang cuba merampas kanak-kanak itu dari dakapannya setiap saat. Namanya Maryam. Wajahnya bukan sahaja dipenuhi parut keletihan dari perjalanan yang panjang, tetapi juga garisan-garisan kesabaran yang telah terkumpul lebih lama daripada yang sepatutnya ditanggung oleh seorang insan. Anak lelaki dalam pelukannya bernama Bintang. Kanak-kanak berusia 8 tahun itu diberi nama Melayu kerana bapanya pernah berkata, jika anak mereka lahir dengan senyuman seperti cahaya fajar, dia harus mempunyai nama yang boleh membuat hidupnya sentiasa bersinar. Bintang tidak begitu mengingati Malaysia. Dia tidak ingat baunya, tidak ingat jalannya, tidak ingat bunyi-bunyian di waktu pagi, tetapi ada sesuatu yang dia ingat dengan jelas. Dia ingat setiap kali ibunya menyebut perkataan rumah, nada suara ibunya akan terus berubah. Ia menjadi lebih lembut, lebih mesra, dan pada masa yang sama lebih sayu, seolah-olah ada rindu dan kepedihan yang tersembunyi dalam satu perkataan. Maryam pernah tinggal selama beberapa tahun di Cameron Highlands bersama suaminya yang merupakan warga negara Malaysia. Rumah kecil mereka tidak mewah, hanya ada sebuah beranda kayu, beberapa pasu pokok cili padi, sekeping tikar mengkuang yang sama, dan laungan azan subuh dari surau berdekatan. Tetapi kesederhanaan itulah yang menjadi perkara paling berharga apabila ia hilang dari kehidupannya suatu hari nanti. Selepas suaminya jatuh sakit dan meninggal dunia, segalanya perlahan-lahan terurai seperti simpulan benang yang ditarik satu persatu. Maryam terpaksa pulang ke Iran untuk menguruskan hal keluarga bersama anak lelakinya. Dia sentiasa berfikir bahawa suatu hari nanti, dia akan membawa Bintang kembali untuk memulakan hidup baru di tanah yang pernah memberinya cinta dan maruah. Tetapi perang dan pergolakan tidak pernah bertanya sebelum datang. Ia merempuh masuk ke dalam kehidupan orang biasa tanpa mempedulikan siapa yang baru kehilangan orang tersayang, siapa yang masih punya anak kecil, atau siapa yang sedang menyimpan cebisan harapan terakhir di dalam hati. Tidak jauh dari situ, seorang lelaki tua bersandar pada sebuah kotak kayu usang, namanya Faris. Sebelah tangannya menggenggam sepaket ubat yang hanya tinggal beberapa biji. Sebelah lagi menekan dada dari semasa ke semasa, seolah-olah sedang memujuk jantungnya untuk terus berdegup sedikit lebih lama. Faris pernah menetap di Melaka selama lebih 10 tahun. Dia pernah menjadi tukang masak di sebuah kedai makan kecil di tepi jalan yang tidak begitu terkenal, tetapi anehnya sentiasa diingati oleh penduduk tempatan. Ini kerana dia memasak setiap hidangan seolah-olah sedang menyediakannya untuk ahli keluarga sendiri.
Sama ada rendang daging yang cukup pedasnya, asam pedas ikan yang wangi, atau gulai lemak yang dimasak sehingga isinya lembut dan cair di mulut. Ramai yang memanggilnya Pak Cik Faris, walaupun dia bukan orang Melayu jati, tetapi dia sudah terbiasa dipanggil dengan nada suara seperti orang sekampung. Masa berlalu, dan kehidupan memaksanya pulang ke Iran. Dia pikir ia hanya kepulangan sementara, seperti keluar dari dapur untuk membeli barang, dan akan kembali semula. Tetapi kadang-kadang, dunia menutup pintu lebih cepat daripada yang kita sadari. Dari niat untuk kembali, dia terperangkap dalam kehidupan lama yang tidak lagi punya jalan keluar. Dan kini, apabila tubuhnya mula lemah, dia berasa takut buat kali pertama. Bukan takut akan mati kerana penyakit jantung, tetapi takut akan mati kerana tidak berpeluang kembali ke tempat di mana hatinya pernah merasa hidup. Di kem pelarian itu, tiada siapa yang bercerita dengan lantang. Semua orang seolah-olah menyimpan suara mereka untuk perkara yang lebih penting, tetapi kesunyian mereka tidak kosong. Ia dipenuhi dengan rumah yang telah hilang, kehidupan yang pernah stabil, dan nama-nama orang yang menanti di destinasi. Ada yang pernah berkahwin dengan orang Malaysia, ada yang pernah belajar bahasa Melayu, ada yang pernah membuka kedai kecil di Langkawi atau bekerja di Kuala Lumpur. Ada yang mempunyai anak yang lebih fasih berbahasa Melayu daripada bahasa ibunda datuk nenek mereka. Mereka tidak mahu menjadi beban kepada sesiapa. Mereka hanya mahu hak untuk berjalan kembali ke tempat yang pernah menyambut mereka dengan biasa dan tulus. Malam semakin larut, angin bertiup semakin kencang. Bintang menyembunyikan mukanya di dada ibunya dan bertanya dengan suara perlahan, "Ibu, kalau kita tak sampai, kita akan hilang begitu saja ke?" Maryam terdiam lama. Soalan seorang kanak-kanak begitu polos, tetapi lebih tajam daripada kesunyian di sekelilingnya. Dia mengusap rambut anaknya perlahan-lahan, cuba menahan air mata daripada jatuh ke dahi kecil itu. "Kita takkan hilang, sayang," katanya, walaupun dia sendiri tidak pasti jika dia mempercayai jawabannya. Selagi ada orang yang mengingati kita, kita tidak akan hilang. Tidak jauh dari situ, Faris sedang memandang ke langit yang gelap pekat. Dia teringat malam-malam di Melaka dengan jelas. Teringat bau sungai di waktu senja. Teringat bunyi pinggan berlaga di kedai makannya. Teringat pelanggan tetap yang selalu meminta rendangnya kurang pedas tetapi akhirnya menambah sambal belacan juga. Kenangan-kenangan itu kelihatan terlalu kecil untuk mengubah dunia, tetapi pada malam di mana hidup hampir tidak punya apa-apa, kenangan kecil itulah yang menjadi seperti pelita terakhir yang menghalang hati daripada padam. Dia berbisik dalam bahasa Melayu perlahan, kepada dirinya sendiri, "Cukuplah kalau dapat kembali sekali lagi." Tiada siapa yang mendengar, tetapi ayat itu terapung di udara seperti doa seorang yang berada di ambang putus asa. Di tempat seperti ini, kabar angin bergerak lebih laju daripada cahaya matahari. Ada yang berkata sempadan mungkin akan ditutup malam ini. Ada yang berkata beberapa negara sudah mula membawa pulang rakyat mereka. Ada yang berkata jika esok masih tiada konvoi yang tiba, sebahagian daripada mereka mungkin akan dipindahkan lebih jauh ke pedalaman. Ketidakpastian menjadi musuh yang paling kejam, kerana ia tidak mencederakan serta-merta, tetapi ia memakan semangat semua orang perlahan-lahan, seperti air yang meresap melalui dinding setitik demi setitik sehingga seluruh rumah runtuh tanpa bunyi. Dan pada saat harapan hampir lenyap, seorang sukarelawan muda berlari mereda angin. Dia memegang telefon bimbit dengan erat seolah-olah ia adalah benda paling berharga di dunia. Riak wajahnya bukan seperti orang yang baru menerima berita biasa, tetapi seperti orang yang melihat sebuah pintu terbuka sedikit di tengah-tengah dinding yang pejal. Dia segera memberitahu sesuatu kepada penterjemah, dan tidak lama kemudian, terjemahan itu disampaikan, perlahan tetapi cukup berat untuk membuat setiap jantung di kem itu berhenti berdegup untuk mendengar. Pihak Malaysia sedang mengaturkan koridor kemanusiaan. Tiada siapa yang berkata apa-apa serta-merta, seolah-olah semua orang takut jika mereka bergerak terlalu kasar. Berita itu akan pecah seperti kaca nipis. Maryam mengangkat tangan menutup mulutnya. Bintang mendongak memandang ibunya, cuba membaca jawaban dari matanya. Faris cuba untuk berdiri, walaupun lututnya menggigil sehingga hampir tidak dapat menampung berat badannya. Tetapi sinar mata lelaki tua itu kembali cerah, sesuatu yang tidak kelihatan sejak beberapa hari lalu. Ia belum lagi keselamatan, ia belum lagi bantuan yang tiba di depan mata, ia belum lagi kapal terbang, atau bas, atau makanan panas. Tetapi ia adalah sesuatu yang sama pentingnya. Ia adalah bukti bahawa di dunia yang penuh dengan keraguan, masih ada seseorang yang memilih untuk tidak hanya berjalan melepasi penderitaan mereka. Dan kadang-kadang, bagi manusia yang sedang berdiri di pinggir keputusasaan, apa yang membantu mereka mengharungi malam yang paling panjang
bukanlah apa-apa yang lebih hebat daripada berita ringkas bahawa sesungguhnya ada orang yang sedang dalam perjalanan untuk mencari mereka, sementara harapan kecil baru sahaja dinyalakan di tengah-tengah kem pelarian berhampiran sempadan di Kuala Lumpur, di seberang dunia. Malam masih belum berakhir dengan mudah. Walaupun jam sudah lewat, tingkat teratas bangunan Kementerian Luar Negeri terang benderang, lebih cerah daripada waktu biasa. Cahaya dari bilik mesyuarat utama menembusi panel kaca, membentuk garisan panjang di lantai koridor yang sunyi, seolah-olah seluruh bangunan sedang menahan nafas menanti satu keputusan yang terlalu berat untuk dipanggil sekadar arahan kerajaan. Di atas meja mesyuarat yang panjang, fail-fail dokumen dibiarkan terbuka. Beberapa halaman ditanda dengan dakwat merah, manakala yang lain dipenuhi nota lekat sehingga kelihatan kembung seperti hati yang syarat dengan kesuntukan masa. Peta laluan penerbangan, senarai nama mereka yang terjejas, peruntukan undang-undang, laporan situasi keselamatan, dan data perubatan diletakkan berlapis-lapis sehingga hampir tiada ruang kosong. Tiada siapa yang duduk dalam keadaan santai. Malah mereka yang cuba bertenang turut mengetuk hujung pen ke meja, seolah-olah sedang mengira detik tanpa sedar. Satu suara kedengaran dari hujung meja. Ketua Jabatan Penyelarasan baru sahaja meletakkan telefon selepas bercakap dengan kedutaan di negara jiran. Dia bercakap dengan jelas tetapi pantas. Seolah-olah bimbang maklumat itu akan lapuk jika dia terlewat. Jumlah individu yang mempunyai kaitan dengan Malaysia telah meningkat, Puan. Ada yang mempunyai salinan pas pemastautin lama, ada yang mempunyai sijil perkahwinan dengan warga negara Malaysia, tetapi dokumen asal telah hilang. Terdapat beberapa kanak-kanak yang dilahirkan di Malaysia tetapi kini tidak mempunyai dokumen lengkap. Beberapa kes adalah pesakit yang tidak boleh menunggu lebih dari 24 jam. Kata-kata itu tidak menimbulkan panik baru, kerana semua orang di dalam bilik itu sudah sedia maklum tentang betapa gentingnya keadaan. Tetapi apa yang dilakukannya adalah menekankan dengan lebih jelas bahawa pada saat ini, negara tidak hanya berdepan dengan persoalan sama ada mahu membantu atau tidak, tetapi berdepan dengan soalan yang jauh lebih sukar, bagaimana untuk membantu tepat pada masanya sebelum semua pintu peluang tertutup serentak. Pakar undang-undang mengalihkan dokumen di hadapannya dan mula menjelaskan dengan nada berhati-hati. Jika kita mengikut prosedur biasa, banyak kes akan terhalang kerana isu status, bukti hubungan dengan Malaysia, atau kesahihan dokumen. Tetapi jika kita menunggu sehingga semuanya lengkap mengikut sistem sedia ada, sesetengah daripada mereka mungkin tidak akan berpeluang untuk menunggu sehingga hari itu. Tiada siapa yang membantah serta-merta, kerana semua orang faham bahawa dia tidak cuba menghalang bantuan. Dia sedang mengingatkan tentang garis nipis antara keberanian dan risiko, yang mungkin akan berbalik dan memudaratkan kedua-dua mangsa dan negara kelak. Dari seberang meja, seorang pegawai keselamatan menambah, sensitiviti misi ini bukan sahaja terletak di lokasi asal, tetapi juga pada pandangan dunia. Jika Malaysia tersilap langkah, walaupun niat asalnya adalah belas kasihan, ia boleh ditafsirkan secara salah dari segi politik atau keselamatan antara bangsa. Perkataan kemanusiaan sentiasa kedengaran indah dalam kenyataan akhbar, tetapi di dalam bilik mesyuarat sebenar, ia perlu diterjemahkan kepada sistem yang bertanggungjawab di setiap peringkat, dari saringan individu sehingga penjagaan apabila mereka tiba di destinasi. Kesunyian yang berat menyelubungi bilik itu sekali lagi. Tiada siapa yang berani mempermudahkan perkara ini, kerana mereka yang duduk di situ tahu bahawa setiap ayat yang diucapkan boleh menjadi takdir bagi puluhan nyawa. Tetapi di tengah-tengah kesunyian itu, Menteri Wanita yang telah mendengar sejak tadi tanpa banyak mencelah, mengangkat pandangannya dari senarai nama di atas meja. Dia tidak bercakap dengan kuat, tidak mengetuk meja, tidak menunjukkan emosi yang meluap-luap. Namun, nada suaranya membuatkan semua orang di dalam bilik itu mula berfikir ke arah yang sama. Imej negara tidak terbentuk daripada apa yang kita lafazkan ketika dunia sedang memerhati, katanya perlahan. Tetapi ia lahir daripada apa yang kita lakukan ketika insan lain dalam keadaan terdesak dan kita tidak punya banyak masa untuk membuat kira-kira. Tiada ucapan panjang, tiada frasa yang direka untuk menjadi bersejarah, tetapi ayat itu berfungsi seperti kompas yang diletakkan di tengah-tengah meja, membuatkan semua pihak serta-merta tahu ke arah mana mereka harus tuju. Selepas itu mesyuarat berubah daripada perdebatan tentang patutkah kepada merangka bagaimana. Ketua Pasukan Petugas Undang-Undang mencadangkan penggunaan mekanisme saringan khas di bawah kerangka kemanusiaan, berpandukan 3 prinsip teras: keperluan mendesak dari segi nyawa dan kesihatan, hubungan yang boleh disahkan dengan Malaysia,
dan kebolehaksanaan penjagaan berterusan setibanya di sini. Jabatan Imigresen mengambil tanggungjawab untuk meneliti bentuk kelonggaran dokumen buat sementara waktu, sambil mengekalkan sistem saringan berlapis agar kelembutan tidak menjadi kelekaan. Kementerian Kesihatan mula menyusun senarai pesakit mengikut tahap risiko dan menetapkan senarai peralatan yang perlu disediakan lebih daripada jumlah yang dilaporkan, sebagai persediaan untuk senario terburuk. Sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat mencadangkan agar pegawai khusus turut serta dari lokasi asal, untuk memastikan kanak-kanak kecil, pesakit trauma, dan warga emas tidak dilihat sebagai angka penumpang semata-mata, tetapi sebagai manusia yang mempunyai keadaan yang sangat rapuh. Semakin kerja berjalan, semakin jelas butirannya bahwa kemanusiaan di dunia nyata tidak pernah menjadi sesuatu yang romantis semata-mata. Ia dipenuhi dengan jadwal waktu, saluran kelulusan, senarai semak, penyelarasan rentas bidang kuasa, dan keputusan yang mesti cukup tepat untuk membawa nyawa merentasi risiko tanpa menolak mereka ke dalam ketidakpastian yang baru. Tetapi bukannya kerumitan itu membuatkan sesiapa berundur, ia sebaliknya membuatkan semua orang di dalam bilik itu menjadi lebih tenang dan serius, seolah-olah masing-masing tahu tanpa perlu berkata-kata bahwa jika negara mahu menghulurkan tangan malam ini, tangan itu mesti cukup teguh untuk memapah orang sebenar, bukan sekadar menyentuh untuk kelihatan baik. Satu cadangan mengenai komunikasi awam turut dibentangkan. Jabatan Komunikasi Kerajaan bersetuju bahawa dunia akan memerhati sebaik sahaja Malaysia mengumumkan tindakannya. Oleh itu, setiap perkataan mesti jelas bahawa ini bukan campur tangan politik, bukan gerakan strategik untuk kepentingan tersembunyi, tetapi misi kemanusiaan yang berlandaskan tanggungjawab terhadap insan yang mempunyai ikatan sebenar dengan masyarakat Malaysia. Pemilihan kata menjadi sama pentingnya dengan pemilihan laluan penerbangan, kerana kata-kata yang salah walaupun sedikit boleh menyebabkan seluruh sistem bantuan tergendala. Di satu sudut, pegawai wanita muda yang melaporkan jumlah kanak-kanak dan warga emas pada awal malam tadi sedang membuat panggilan untuk menyelaraskan senarai nama dengan kedutaan sekali lagi. Dia menggariskan nama beberapa kanak-kanak yang masih belum mempunyai bukti lengkap tetapi disokong oleh maklumat dari sekolah lama di Malaysia, gambar, atau pengesahan daripada saudara mara di tanah air. Dia berhenti pada satu nama, kemudian mendongak dan bertanya, jika si ibu mempunyai bukti hubungan yang jelas tetapi anaknya tidak mempunyai dokumen lengkap, kita tidak akan pisahkan mereka, bukan? Soalan itu membuatkan ramai di dalam bilik itu terdiam, kerana ia mengingatkan satu perkara paling penting. Sistem yang baik bukan sahaja mesti betul dari segi amalan, tetapi tidak boleh menghancurkan hati manusia tanpa sebab. Jawapan yang diterima adalah jelas, kita tidak akan pisahkan keluarga. Jika ada cara lain yang lebih selamat, kita akan pilih cara itu dahulu. Pada masa yang sama, arahan awal mula dihantar keluar satu persatu, seolah-olah gear gergasi negara perlahan-lahan mula berputar serentak. Tentera Udara Diraja Malaysia, 2DM, dimaklumkan untuk menyediakan pesawat bagi misi pemindahan kecemasan. Pasukan perubatan kecemasan menerima senarai ubat-ubatan khas yang diperlukan. Penterjemah bahasa Farsi dan Arab dipanggil ke pusat berkumpul. Agensi tempatan di negeri yang akan dijadikan pangkalan penerimaan mula membuka pusat penyelarasan awal. Pihak hospital menerima isyarat untuk menyediakan katil bagi pesakit yang mungkin perlu dihantar serta-merta sebaik tiba. Walaupun bandar di luar masih kelihatan seperti Kuala Lumpur pada malam biasa, dengan kereta yang lalu lalang, kedai serbaneka yang masih dibuka, dan ramai orang yang tidak tahu apa yang sedang berlaku, di bawah permukaan ketenangan itu, seluruh negara sedang bergerak secara senyap untuk membawa seseorang pulang. Sebelum mesyuarat berakhir, rancangan itu diringkaskan dengan kata-kata yang paling ringkas tetapi lebih padat daripada mana-mana slogan. Malaysia akan menubuhkan pusat penyelarasan di luar kawasan berisiko, membuka koridor kemanusiaan khas, menjalankan saringan dan pemindahan secara berperingkat. Dengan keutamaan tertinggi diberikan kepada keselamatan, keutuhan keluarga, dan maruah kemanusiaan setiap individu yang terlibat. Tiada siapa yang bertepuk tangan, tiada siapa yang menunjukkan kegembiraan, kerana semua orang tahu bahawa keputusan sebenar tidak berakhir apabila persetujuan dicapai, tetapi baru bermula selepas itu. Apabila orang ramai mula bangun dari kerusi, bunyi fail dialihkan, dokumen disimpan, dan telefon yang berdering serentak dari pelbagai arah menghidupkan semula bilik mesyuarat itu. Ia bukan lagi kehidupan sebuah pejabat kerajaan pada waktu bekerja, tetapi kehidupan sebuah negara yang baru sahaja memutuskan untuk tidak membiarkan sekumpulan manusia
ditinggalkan dalam kegelapan kerana kelewatan dan ketakutan sistem. Dan sementara destinasi masih penuh dengan risiko, tiada siapa di Kuala Lumpur yang berkata secara terang-terangan bahawa ini adalah detik bersejarah. Tetapi semua orang merasakannya secara senyap. Mulai saat ini, Malaysia bukan lagi sekadar mengetahui kisah orang-orang yang sedang menunggu jauh di sana. Malaysia sedang memulakan perjalanan untuk menemui mereka. Selepas arahan terakhir di bilik mesyuarat dihantar keluar, pergerakan negara mula berubah daripada perbualan dan tulisan di atas kertas kepada tindakan yang nyata. Di sebuah pangkalan udara tentera di luar Kuala Lumpur, lampu limpah putih terang menyinari landasan yang dipenuhi bayang-bayang petugas. Bunyi enjin pesawat pengangkut yang dikejutkan dari tidurnya berderam perlahan, seolah-olah ia sendiri sedar bahawa misi kali ini tidak seperti penerbangan lain yang pernah ia lalui. Petugas darat berlari bersilang-sili membawa kotak-kotak bekalan perubatan, air minuman, makanan lembut, susu bayi, selimut nipis, dan pengusung yang diperiksa berulang kali, sehingga tiada siapa yang berani menyebut perkataan cukup. Seorang doktor wanita pertengahan umur berdiri di sebelah troli peralatan. Dia meneliti senarai di tangannya dengan pantas, tetapi tidak pernah kelam kabut. Tambah 2 lagi set tangki oksigen, katanya ringkas kepada jururawat muda. Untuk kes jantung, untuk kanak-kanak yang mungkin terkejut, untuk mereka yang tenat dalam perjalanan. Kita tiada hak untuk hanya berfikir mengikut jumlah yang dilaporkan. Jururawat itu mengangguk dan segera bergerak. Tiada siapa dalam pasukan itu yang tahu pasti apa yang akan mereka hadapi apabila tiba di sana. Tetapi semua orang faham bahawa dalam misi seperti ini, persediaan yang berlebihan adalah lebih baik daripada tiba dengan kekesalan kerana kekurangan satu perkara penting. Tidak jauh dari situ, sekumpulan penterjemah bahasa Farsi sedang berlatih menyebut frasa-frasa penting bersama pegawai Malaysia. Jangan bercakap terlalu laju, kata salah seorang penterjemah lelaki. Orang yang telah melalui krisis selama berhari-hari tidak mendengar dengan telinga sahaja, mereka mendengar melalui ketakutan mereka. Kemudian dia mengulangi ayat yang sama sekali lagi, dengan lebih tegas, tetapi lembut pada masa yang sama. Kami pegawai dari Malaysia, kami datang untuk membantu. Anda sudah selamat. Pegawai wanita yang mendengar mengangguk perlahan, seolah-olah menghafal bukan sahaja makna perkataan itu, tetapi juga rentak hati orang yang akan mendengarnya. Kerana kadang-kadang, dalam situasi di mana kehidupan sedang hancur, satu ayat biasa bukan sahaja menjadi komunikasi, tetapi jambatan yang membawa seseorang dari keraguan kepada kepercayaan. Pada masa yang sama, di Kedutaan Malaysia, di negara jiran yang dijadikan pusat penyelarasan luar kawasan krisis, hampir tiada pegawai yang sempat berganjak dari meja mereka. Telefon berdering silih berganti dengan bunyi papan kekunci dan kipas, penghawa dingin yang bekerja lebih kuat dari biasa. Senarai nama pemohon bantuan terus masuk tanpa henti. Ada yang menghantar salinan pasport lama, ada yang menghantar gambar perkahwinan dengan pasangan warga negara Malaysia, ada yang menghantar gambar rumah mereka di Pulau Pinang, Johor Bahru atau Shah Alam, ada yang menghantar gambar kad pelajar sekolah di Malaysia bertahun-tahun lalu. Semua itu mungkin kelihatan seperti cebisan kertas, kepingan gambar, atau bukti kecil yang tidak lengkap. Tetapi bagi pegawai yang duduk menyaring di hadapan komputer, ia adalah pintu-pintu kecil yang mengesahkan bahawa orang-orang ini tidak meminta Malaysia menerima orang asing tanpa asal-usul. Mereka sedang meminta sebuah negara untuk menoleh kembali kepada insan yang pernah mengikat kehidupan mereka dengan tanah ini. Seorang pegawai muda berhenti pada fail seorang balu Iran bersama anak lelakinya yang berusia 8 tahun. Buktinya tidak lengkap, tetapi ada gambar keluarga di hadapan sebuah rumah kayu kecil di Cameron Highlands, sijil lahir anak yang dikeluarkan oleh sebuah hospital di Malaysia, dan surat lama daripada keluarga di sebelah suami. Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata kepada rakan di sebelahnya, "Kes ini, jangan sampai tercicir." Dia tak minta banyak, cuma nak kembali ke tempat di mana masih ada orang yang ingat dia. Kata-kata itu tidak disengajakan untuk menjadi hebat, tetapi ia mencerminkan apa yang sedang berlaku di banyak meja, banyak talian telepon, dan banyak skrin komputer serentak. Malaysia sedang perlahan-lahan mengumpulkan serpihan kehidupan ramai orang untuk membentuk semula kemungkinan. Apabila semuanya cukup sedia untuk bergerak, fasa operasi lapangan pun bermula. Konvoi bas dan kenderaan sokongan yang ditanda dengan simbol kemanusiaan perlahan-lahan meninggalkan pusat penyelarasan menuju ke kawasan yang ditetapkan. Laluan itu tidak cukup selamat untuk sesiapa pun bertenang. Beberapa bahagian jalan mempunyai sekatan yang tiada siapa dapat menjamin peraturannya akan kekal sama dalam sejam akan datang.
Beberapa kawasan mempunyai amaran siren berkala. Beberapa ketika, komunikasi radio terputus seketika, menyebabkan semua orang di dalam kendaraan senyap secara otomatik. Ketua pasukan lapangan duduk di hadapan. Dia membuka peta di atas ribanya, tetapi matanya tidak pernah lekang dari jalan raya lebih dari beberapa saat. Ingat, katanya melalui radio komunikasi kepada setiap kendaraan, kita berlomba dengan masa bukan untuk sampai lebih dahulu daripada sesiapa, tetapi untuk membawa pulang semua orang selengkap mungkin. Ayat itu ringkas, seperti yang biasa didengari oleh ramai orang Malaysia, tidak megah, tidak bermain kata, tetapi mempunyai keteguhan yang aneh, yang membuatkan suasana tegang dalam konvoi menjadi lebih tenang, seolah-olah semua orang mempunyai sesuatu yang sama untuk dipegang. Sepanjang perjalanan, berita dan mesej mengenai pembukaan koridor kemanusiaan oleh Malaysia mula tersebar di alam maya. Beberapa agensi berita menyifatkannya sebagai keputusan berani. Beberapa individu di luar negara menulis mesej pujian dengan kekaguman yang tidak berselindung, tetapi di dalam kendaraan yang sedang bergerak melalui debu dan pusat pemeriksaan itu, tiada siapa yang mempunyai masa untuk mengambil tahu bagaimana dunia luar memandang Malaysia. Kerana bagi setiap petugas dalam misi ini, imej bukanlah sesuatu yang perlu direbut. Satu-satunya perkara yang perlu direbut adalah detik masa yang rapuh ini, yang masih cukup untuk menyelamatkan nyawa. Di sisi lain pergerakan ini, kem pelarian berhampiran sempadan masih dipenuhi penantian yang terasa lebih lama daripada jam. Berita bahawa Malaysia sedang dalam perjalanan telah meresap melalui khemah-khemah kanvas usang itu. Tetapi ia masih sesuatu yang tidak dapat disentuh bagi mereka yang telah kesejukan, kelaparan, dan ketakutan selama berhari-hari. Mariam memeluk anaknya lebih erat setiap kali terdengar bunyi kenderaan dari jauh. Bintang cuba mendongak ke arah ufuk, seolah-olah cuba membezakan kenderaan mana yang hanya khabar angin dan yang mana adalah kebenaran. Manakala Faris, dia duduk kaku di sebelah kotak kayu yang sama, tetapi hari ini, dia tidak lagi memandang tanah seperti malam semalam. Dia memandang lebih jauh, seolah-olah hati yang telah letih sehingga hampir menyerah, perlahan-lahan cuba untuk duduk semula. Dan kemudian, pada waktu petang ketika angin bertiup kencang sehingga debu berterbangan, orang ramai di kem itu mula melihat bayang-bayang konvoi kenderaan muncul dari jalan yang jauh. Tiada siapa yang berani bersuara sebelum pasti, tetapi kesunyian kali ini berbeza daripada kesunyian keputusasaan. Ia adalah kesunyian berpuluh-puluh jantung yang sedang berdegup kencang serentak. Beberapa kanak-kanak berlari kembali memegang baju ibu mereka. Warga emas cuba bangun perlahan-lahan untuk melihat dengan lebih jelas. Beberapa pemuda mengangkat tangan untuk melindungi mata dari silau matahari, seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apabila kenderaan pertama berhenti, seorang pegawai wanita Malaysia melangkah turun, memakai jaket kemanusiaan, dan dengan riak wajah yang lebih lembut daripada yang dijangkakan oleh ramai orang daripada seorang pegawai kerajaan. Dia tidak memulakan dengan sebarang upacara, tidak bertanya soalan yang membuatkan orang semakin curiga. Perkara pertama yang dikatakannya melalui penterjemah ialah, "Kami dari Malaysia, kami datang untuk membawa semua yang telah disahkan identitinya ke tempat yang selamat." Hanya dengan itu, kesunyian di seluruh kem pecah menjadi esakan, tangisan, jeritan kanak-kanak memanggil ibu, dan suara orang tua yang tidak jelas kerana air mata mengalir lebih laju daripada kata-kata. Mariam mengangkat tangan menutup mulutnya. Bintang mendongak memandangnya dengan pandangan yang buat pertama kalinya mula faham bahawa soalan adakah sesiapa akan datang untuk kami kini mempunyai jawapan yang nyata. Faris cuba untuk berdiri, walaupun kakinya menggigil. Dia berjalan perlahan-lahan ke arah pegawai Malaysia itu sebelum menuturkan satu ayat dalam bahasa Melayu yang telah disimpannya dalam ingatan sekian lama. Bolehkah saya pulang?" Pegawai muda yang berdiri di hadapannya memandang matanya dalam-dalam, lalu menjawab dengan nada yang tidak tergesa-gesa, tidak terlalu memujuk, dan tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. "Boleh, Pak Cik, kami datang untuk bawa Pak Cik pulang." Ayat itu tidak kedengaran jauh, tetapi bagi mereka yang berada di situ, ia cukup luas untuk meliputi kesejukan, kelaparan, ketakutan, dan semua malam panjang yang telah mereka lalui, sekaligus. Selepas itu, kerja bermula dengan teratur. Kanak-kanak kecil, pesakit, warga emas, dan wanita yang lemah diletakkan dalam kumpulan pertama. Pasukan perubatan mula membuat penilaian awal. Penterjemah menjelaskan langkah-langkah satu persatu. Petugas menyemak senarai nama tanpa membuatkan sesiapa merasa seperti maruah mereka sedang dicabar. Segalanya berjalan dengan pantas tetapi tidak kasar, dengan ketegasan tetapi tidak dingin.
Dan itulah saatnya kabar angin yang dahulunya hanyalah percikan api kecil di dalam hati, telah menjadi kenyataan yang dapat dirasai. Malaysia tidak lagi wujud dalam pengumuman. Malaysia telah benar-benar tiba. Selepas kata-kata kami datang untuk bawa Pak Cik pulang, diucapkan di tengah-tengah angin kencang dan debu pasir, segala-galanya di kem pelarian itu seolah-olah berubah serta-merta. Tempat itu masih sejuk seperti biasa, hemah usang masih koyak seperti biasa, dan wajah orang ramai masih dipenuhi keletihan seperti biasa. Tetapi di sebalik keletihan itu, ada sesuatu yang tidak lagi sama. Ia adalah daya sokongan kecil yang bernama kepercayaan. Kepercayaan bahawa penantian kali ini mungkin tidak akan berakhir dengan diabaikan. Petugas Malaysia mula mengatur proses pemindahan dengan pantas tetapi tidak tergesa-gesa sehingga membuatkan orang ramai berasa seperti ditolak. Mereka membahagikan kawasan kepada beberapa stesen yang jelas. Sudut untuk pemeriksaan kesihatan awal, sudut untuk pengesahan nama, sudut rehat untuk warga emas, dan sudut untuk ibu dan anak kecil. Setiap langkah dijelaskan melalui penterjemah dengan nada suara yang tenang, tidak dingin, tidak kasar, dan tidak menggunakan kata-kata yang membuatkan sesiapa merasa seperti mereka adalah beban. Perhatian terhadap perincian kecil ini mungkin tidak kelihatan hebat di mata orang luar, tetapi bagi mereka yang telah melalui ketakutan berhari-hari, dilayan dengan penuh hormat mungkin merupakan tanda pertama mereka kembali menjadi manusia seutuhnya. Mariam duduk sebentar sementara seorang petugas memeriksa tahap keletihannya. Bintang duduk rapat di sisinya, tidak berganjak. Walaupun mata kanak-kanak itu masih penuh kewaspadaan, dia mula melihat dunia luar dengan pandangan yang berbeza daripada ketika dia berada di bawah khemah semalam. Dia melihat bat petugas, melihat kotak jus buah yang diberikan kepada kanak-kanak di sebelahnya, melihat bas-bas yang berbaris, dan melihat bendera kecil pada lengan baju pasukan bantuan, seolah-olah sedang cuba menyusun semula gambaran di dalam fikirannya tentang rupa keselamatan. Apabila seorang pegawai wanita menghulurkan sebungkus biskut kepadanya, dia tidak terus mengambilnya, sebaliknya menoleh kepada ibunya terlebih dahulu. Mariam mengangguk perlahan. Barulah kanak-kanak itu menerimanya dan memegangnya dengan kedua-dua belah tangan, seolah-olah benda kecil itu bukan sekadar makanan, tetapi bukti bahawa ada orang yang telah memikirkan tentangnya. Faris dipapah ke stesen penilaian kesihatan. Seorang doktor memeriksa nadinya, bertanya tentang ubat-ubatannya, dan mendengar pernafasannya dengan teliti sebelum meletakkan tanda yang mengklasifikasikannya sebagai kumpulan yang perlu menaiki bas pertama. Lelaki tua itu mendongak memandang seorang jururawat Malaysia yang sedang menjelaskan sesuatu melalui penterjemah. Dia mungkin tidak faham setiap perkataan, tetapi dia seolah-olah memahami perkara yang paling penting dengan lebih jelas daripada terjemahan itu sendiri. Pandangan mata orang di hadapannya tidak memandangnya seperti orang asing, tetapi seperti sedang menjaga nyawa yang telah dia manahkan kepada mereka. Dia menghela nafas panjang, sesuatu yang tidak dilakukannya sejak beberapa hari lalu, bukan kerana dia sudah benar-benar lega, tetapi kerana ini adalah kali pertama dia berani membiarkan tubuhnya menerima bahawa bantuan sedang benar-benar tiba. Apabila senarai nama dan giliran pemindahan telah sedia, konvoi bas pertama mula bersiap untuk meninggalkan kem. Nama-nama dipanggil satu persatu, tetapi bukan dengan nada yang mendesak. Ia lebih seperti memanggil pulang orang dari tepi jurang seorang demi seorang. Mariam membawa sebuah beg galas kecil, satu-satunya harta yang tinggal dari kehidupan lamanya. Bintang memegang hujung baju ibunya dengan erat, manakala Faris memegang beg ubatnya di dada, seolah-olah ia adalah sisa masa terakhir yang perlu dipertahankannya sehingga tiba di destinasi. Semua orang menoleh ke arah kem itu buat seketika sebelum menaiki bas. Bukan kerana sayang, tetapi dengan perasaan aneh yang sukar dijelaskan. Tempat ini telah membuatkan mereka ketakutan, menggigil, dan hampir hilang kepercayaan kepada dunia. Namun pada masa yang sama, disinilah mereka mendengar satu ayat yang telah mengubah segalanya. Ada orang yang datang untuk membawa mereka pulang. Bas bergerak perlahan meninggalkan kawasan menunggu. Jalan di hadapan masih tiada siapa yang berani menjamin keselamatannya. Petugas lapangan duduk di pelbagai tempat di dalam bas. Ada yang memerhatikan keadaan pesakit, ada yang membantu mendukung kanak-kanak yang tertidur di bahu ibu mereka, ada yang memegang radio komunikasi dengan erat, tidak ubah seperti pemegang kompas di lautan yang gelap. Di luar cermin tingkap, hanya ada debu, tanah kering, dan pemandangan yang seolah-olah tidak bergerak. Tetapi di dalam bas, setiap jantung sedang melakukan perjalanan yang jauh lebih pantas daripada jarak sebenar. Ia adalah perjalanan dari ketidakpastian sama ada akan selamat atau tidak,
kepada persoalan baru yang tidak kurang getirnya. Adakah kita benar-benar akan sampai? Sepanjang perjalanan, tiada siapa yang berbual dengan kuat. Masing-masing seolah-olah menghargai kesunyian untuk menguruskan perasaan di dalam. Bintang tertidur dan terjaga silih berganti, kepalanya disandarkan pada bahu ibunya. Maryam mengusap rambut anaknya berulang kali, seperti doa tanpa kata. Manakala Faris memandang keluar tingkap lebih lama daripada yang lain, dia tidak melihat pemandangan, dia sedang melihat sisa waktu dalam hidupnya. Dan pada masa yang sama, seolah-olah melihat kembali ke dapur kecilnya di Melaka, bau rempah, bunyi sudip berlaga dengan kuali, dan panggilan Pak Cik Faris dari seseorang di masa lalu. Kenangan-kenangan itu tidak lagi menyakitkan seperti sebelumnya. Ia mula berubah menjadi daya tarikan dari destinasi yang memberitahunya bahwa masih ada dunia lain yang menanti. Apabila konvoi tiba di sebuah lapangan terbang sementara, langit sudah mula bertukar menjadi warna gelap senja yang tidak mesra. Tempat itu tidak mempunyai bangunan terminal, tidak mempunyai pengumuman yang lembut seperti di lapangan terbang besar, dan tidak mempunyai sebarang keselesaan. Hanya ada landasan panjang yang diterangi lampu kecemasan, bunyi jana kuasa, bunyi radio komunikasi, dan ramai orang yang sedang bekerja melawan massa dalam keadaan senyap dan serius. Pesawat pengangkut TUDM terparkir kaku di hadapan. Dalam kegelapan, badannya yang besar kelihatan seperti dinding besi yang dihantar untuk memisahkan mereka dari malam yang panjang ini. Sebelum menaiki pesawat, semua orang perlu melalui penilaian terakhir. Kanak-kanak kecil dipakaikan gelang tangan, warga emas diberikan selimut tambahan. Pesakit diklasifikasikan dengan lebih jelas untuk penjagaan. Ada yang memerlukan pengusung, ada yang memerlukan petugas duduk di sebelah. Segalanya berlaku dengan begitu teratur. Tiada siapa yang menjerit, tiada siapa yang menunjukkan panik yang boleh membuatkan penumpang semakin takut. Pasukan Malaysia bekerja dengan cara yang sangat Malaysia. Sopan, lembut, tetapi tepat dan tegas dalam apa yang perlu dilakukan. Maryam mendukung Bintang menaiki tanjakan pesawat perlahan-lahan. Kanak-kanak itu menoleh ke belakang sekali lagi. Kali ini dia tidak bertanya apa-apa kepada ibunya. Mungkin, seorang kanak-kanak berusia 8 tahun pun boleh merasakan secara naluri bahwa ada fasa dalam hidup yang perlu ditinggalkan tanpa perlu menoleh untuk memanggil namanya lagi. Faris menaiki pesawat sedikit lewat. Apabila kakinya melangkah melepasi ambang pintu, dia berhenti seketika sebelum berbisik dalam bahasa Melayu yang sangat perlahan sehingga hampir menjadi bunyi nafas. Akhirnya, pegawai muda yang sama, yang telah menjawab soalannya di kem, membantu memapahnya ke tempat duduk dan menghulurkan secawan air suam. Faris menerimanya. Tangannya masih menggigil, tetapi pandangan matanya tidak lagi kosong seperti dahulu. Apabila semua penumpang telah duduk, pengumuman melalui penterjemah kedengaran di dalam kabin. Penerbangan ini adalah penerbangan kemanusiaan dari Malaysia. Anda semua sudah selamat, ramai yang terus memejamkan mata selepas mendengar kata-kata itu. Bukan kerana mereka percaya sepenuhnya serta-merta, tetapi kerana jantung yang telah tegang selama berhari-hari akhirnya diberi kebenaran untuk berehat. Beberapa kanak-kanak kecil tertidur sebelum pesawat bergerak. Ramai ibu yang menunduk mencium dahi anak mereka dalam diam, seolah-olah takut jika mereka bersuara, kenyataan yang rapuh ini akan terkejut dan hilang. Kemudian, siren amaran dari luar berbunyi seketika, membuatkan suasana di dalam kabin tegang semula. Petugas darat berhubung dengan lebih pantas. Juru terbang menerima isyarat untuk bersiap sedia berlepas, melalui laluan khas yang telah diatur. Setiap saat di darat menjadi beban berat yang tiada siapa mahu pikul lebih lama dari yang sepatutnya. Bunyi enjin mula mengaum lebih kuat. Maryam memeluk Bintang dengan erat sehingga lengannya sendiri menggigil. Faris memegang tempat duduk sambil berdoa dalam bahasa yang bercampur aduk antara kepercayaan asalnya dan kenangan barunya. Kemudian, pesawat mula bergerak semakin laju, dan akhirnya, tayarnya terangkat dari landasan. Pada saat itu ramai yang menangis tanpa segan silu lagi. Ada yang mengangkat tangan menutup muka, ada yang berpelukan erat, ada yang menyebut nama Malaysia berulang kali, seolah-olah ia adalah perkataan yang telah membawa hidup mereka merentasi malam yang paling gelap. Bagi orang luar, ia mungkin hanya satu penerbangan yang berlepas dari lapangan terbang sementara di tengah-tengah krisis. Tetapi bagi semua orang di dalam pesawat itu, ia bukan sekadar permulaan perjalanan. Ia adalah garis pemisah yang jelas antara kehidupan yang hampir hancur dan kemungkinan yang baru. Dan di atas awan pada malam itu, Malaysia bukan sekadar menghantar pesawat untuk mengambil orang. Malaysia sedang membawa mereka menyeberang dari keputusasaan kepada makna baru bagi frasa masih ada tempat untuk kembali. Apabila pesawat telah mendaki dengan stabil melepasi kegelapan di darat,
suasana di dalam kabin perlahan-lahan berubah, seolah-olah seluruh pesawat sedang menarik nafas dalam rentak yang baru. Ketegangan yang mencengkam dada ketika tayar mencecah landasan dan ketika enjin memecut tadi tidak hilang serta-merta, tetapi ia mula reda menjadi kesunyian berat yang bercampur dengan esakan halus, bunyi kanak-kanak mengigau, bunyi selimut dialihkan, dan bunyi nafas orang yang baru pertama kali membenarkan diri mereka percaya bahwa, sekurang-kurangnya untuk malam ini, mereka tidak lagi bersendirian di tengah-tengah bahaya. Petugas Malaysia berjalan di sepanjang barisan tempat duduk, hampir tiada yang berhenti rehat. Setiap pergerakan mereka ringkas, sopan, dan berhati-hati, seolah-olah mereka sedar bahwa penumpang dalam penerbangan ini bukan sahaja letih kerana perjalanan, tetapi telah melalui kehilangan keseimbangan dalaman selama berhari-hari dan tidak lagi mampu menghadapi ketergesa-gesaan atau arahan yang kasar. Seorang jururawat muda merendahkan badannya di sebelah seorang kanak-kanak yang sedang memeluk beg kecilnya terlalu erat. Dia tidak bertanya banyak, tidak menarik barang itu dari tangan si anak. Dia hanya meletakkan sebotol air suam berdekatan dan tersenyum sebelum beralih kepada penumpang seterusnya. Tindakan kecil seperti itu mungkin tidak akan dicatatkan dalam laporan misi, tetapi bagi hati yang telah bergetar sekian lama, ia adalah manifestasi konkret bagi frasa dilayan sebagai manusia. Bintang menyandarkan kepalanya di bahu ibunya, Maryam. Biskut yang dipegangnya sejak dari bas masih ada separuh di tangannya, tetapi kini dia tidak lagi berjaga-jaga seperti sebelum menaiki pesawat. Kanak-kanak itu memandang lampu malap di dalam kabin dalam diam, sebelum mendongak dan bertanya kepada ibunya dengan suara perlahan, "Adakah kita benar-benar akan pulang, Ibu?" Maryam tidak menjawab serta-merta. Dia memandang wajah anaknya seketika, seolah-olah takut jika dia menyebut perkataan itu terlalu cepat. Air matanya akan mengalir sebelum waktunya, tetapi akhirnya dia mengangguk perlahan. "Ya sayang, kita akan pulang." Jawaban itu tidak panjang, tidak indah, dan tidak mempunyai kata-kata pujukan yang berlebihan. Namun, ia terasa lebih hangat daripada selimut nipis yang menutupi badan mereka, kerana ia adalah jawaban yang tidak lagi datang dari harapan kosong, tetapi dari enjin yang sedang benar-benar membawa mereka ke hadapan. Maryam sendiri masih tidak tahu bagaimana kesudahan perjalanan ini. Dia tidak tahu sama ada kehidupan selepas ini akan menjadi lebih mudah. Dokumen apa lagi yang perlu diuruskan? Siapa lagi yang masih menunggunya di masa lalu? Atau adakah bandar yang pernah ditinggalkannya itu akan menyambutnya seperti dahulu? Tetapi satu perkara yang lebih jelas daripada semua ketidakpastian itu ialah, pada masa ini, dia tidak lagi merasa seperti seseorang yang sedang diangkut ke tempat perlindungan sementara. Dia sedang dibawa keluar dari kesunyian dingin yang membuatkan manusia merasa tidak bermakna, dan sedang dibawa kembali ke tempat di mana, sekurang-kurangnya, masih ada orang yang sudi memanggilnya pengembara yang pulang, bukan beban. Tidak jauh dari situ, Faris duduk dengan belakang yang lebih tegak berbanding ketika mula-mula naik. Air suam di dalam cawannya sudah lama habis, tetapi dia masih memegang cawan plastik kosong itu, seperti orang yang mahu menyimpan sentuhan kehangatan pertama itu selama mungkin. Pegawai muda yang sama datang berhenti di sebelahnya dan bertanya tentang keadaannya dalam bahasa Melayu yang perlahan. Faris mengangguk sebelum menjawab dengan lohat yang masih mempunyai sisa-sisa tanah air asalnya, tetapi lebih jelas daripada yang disangkanya sendiri. "Lebih baik, cuma masih penat sikit." Jawaban itu kedengaran sangat biasa bagi penumpang biasa, tetapi bagi seorang lelaki yang telah berhari-hari tidak pasti sama ada dia akan berpeluang menggunakan bahasa Melayu lagi, ia hampir seperti pengesahan semula identitinya. Selepas itu tanpa dipaksa, Faris mula bercerita. Dia bercerita bahwa dahulu dia tinggal di Melaka, kedai makannya tidak besar, hanya ada beberapa meja, kipas dinding yang usang, dan dapur yang terlalu panas untuk dianggap romantis. Tetapi dia berasa sangat gembira setiap kali mendengar pelanggan memesan menu yang sama berulang kali. Dia bercerita bahwa semasa hari raya, orang-orang di situ pernah mengajaknya berziarah. Dia bercerita tentang seorang kanak-kanak di kawasan pasar yang suka menyelinap, datang meminta telur mata kerbau percuma ketika dia sedang memasak sarapan. Kisah-kisah ini sangat kecil, terlalu kecil untuk mempunyai sebarang berat di pentas dunia. Tetapi pegawai Malaysia yang duduk mendengar tidak hanya mengangguk acuh tak acuh, tidak mencelah, tidak bertanya untuk mempercepatkan perbualan. Dia mendengar dengan tenang, cara orang Malaysia yang tahu bahwa kadang-kadang mendengar dengan tulus adalah bentuk penghormatan yang paling mendalam. Faris terdiam seketika sebelum menyambung. "Masa saya kena balik Iran, saya ingat sekejap saja, nanti dapat balik sini. Saya tak sangka akan jadi sejauh ini." Dia ketawa kecil, tetapi matanya menjadi suram. "Bila dah tua,
kita bukan takut mati saja. Kadang-kadang, kita takut tak ada siapa ingat di mana kita pernah berdiri. Pegawai muda itu mendengar, lalu menjawab ringkas, kadang-kadang, rumah tidak mengingati kita melalui sekeping kertas, Pak Cik. Kadang-kadang, ia mengingati kita melalui apa yang pernah kita tinggalkan pada hati orang lain. Ayat itu tidak kedengaran seperti kata-kata pujukan yang telah disediakan. Tetapi ia begitu kena dengan kesunyian pada saat itu sehingga Faris terdiam lama, kemudian perlahan-lahan mengangguk, seolah-olah ada sesuatu yang terlerai di dalam dadanya. Di tengah-tengah kabin, kisah-kisah penumpang lain mula mengalir keluar dalam rentak yang berbeza. Ada seorang wanita yang pernah menjadi guru bahasa Melayu kepada kanak-kanak di negaranya, menggunakan buku-buku lama pemberian rakannya dari Malaysia. Ada seorang pemuda yang bercadang untuk kembali menyambung latihan industri di Kuala Lumpur, tetapi insiden keganasan telah memutuskan masa depannya di tengah jalan. Ada sebuah keluarga yang hanya berharap untuk kembali agar ibu mereka yang sakit kronik dapat menerima rawatan di hospital yang pernah merawatnya sebelum ini. Setiap kisah berbeza, tetapi semuanya mempunyai benang yang sama yang menghubungkannya secara senyap. Malaysia dalam ingatan mereka bukan sekadar sebuah negara di atas peta, tetapi tempat di mana kesederhanaan pernah memeluk kehidupan mereka tanpa perlu bersusah payah. Pasukan perubatan terus bekerja. Seorang lelaki mengalami demam panas dan memerlukan perhatian rapi. Ramai kanak-kanak kecil tertidur nyenyak di pangkuan ibu mereka. Keletihan yang terkumpul membuatkan badan mereka longlai. Beberapa warga emas masih berjaga, tetapi wajah mereka tidak lagi tegang seperti sebelum menaiki pesawat. Jika sesiapa melihat, mereka mungkin hanya kelihatan seperti sekumpulan orang yang duduk dalam penerbangan malam biasa. Tetapi sebenarnya, dalam kegelapan lembut di dalam kabin ini, sesuatu yang lebih mendalam daripada sekadar pemindahan sedang berlaku. Sebuah negara sedang membuktikan bahawa kemanusiaan bukan sahaja tentang membawa orang keluar dari zon bahaya, tetapi tentang tidak membiarkan kesakitan mereka menjadi sekadar angka atau prosedur sehingga hilang maknanya. Maria memandang anaknya yang telah terlelap. Kemudian dia menoleh keluar tingkap yang hanya menampakkan kegelapan dan kelipan cahaya jauh di langit malam. Dia teringat beranda kayu kecil di Cameron Highlands. Teringat waktu subuh yang dipenuhi kicauan burung dan kabus. Teringat tangan suaminya yang pernah menghulurkan semangkuk bubur ketika anak mereka masih kecil, dan teringat dirinya pada hari itu. Seorang wanita yang pernah menyangka bahawa kehidupan biasa akan bertahan lebih lama. Dia tidak tahu apa yang akan dihadapinya apabila kembali kali ini, tetapi jauh di sudut hatinya, dia mula merasa buat pertama kalinya bahawa mungkin dia bukan sekadar melarikan diri dari masa lalu. Mungkin dia sedang dibawa kembali kepada cebisan dirinya yang pernah hilang. Jam berlalu. Esakan semakin berkurangan, hanya meninggalkan kesunyian yang tidak lagi menekan. Ia adalah kesunyian orang yang, walaupun belum tiba di destinasi, sudah mula percaya bahawa destinasi itu benar-benar wujud. Apabila seorang petugas berjalan untuk membetulkan selimut seorang kanak-kanak yang menggigil, dan seorang lagi merendahkan diri untuk mendengar orang tua bercakap perlahan berulang kali tanpa menunjukkan rasa jengkel. Gambaran-gambaran ini menjadikan penerbangan ini lebih bermakna daripada sekadar sebuah kenderaan. Ia menjadi ruang kecil di angkasa, di mana sesetengah manusia dapat merasai semula bagaimana dilayan dengan kesopanan, kesabaran dan penghormatan boleh menyembuhkan luka di hati yang lebih dalam daripada kebanyakan ubat. Dan sementara pesawat terus menuju ke hadapan dalam kegelapan yang luas, di hadapan sana, yang tidak kelihatan dengan mata kasar, fajar sedang perlahan-lahan terbentuk. Seperti sebuah rumah yang belum kelihatan, tetapi sedang menghantar isyarat senyap kepada penghuni pesawat ini bahawa mereka bukan lagi sekadar mangsa yang terselamat dari krisis. Mereka sedang menjadi pengembara yang kembali kepada makna disambut sekali lagi. Sedikit demi sedikit, nafas demi nafas, dan cahaya pertama hari baru demi cahaya pertama hari baru. Beberapa jam selepas pesawat meredah kegelapan tanpa henti, cahaya pertama fajar mula menyentuh ufuk dengan lembut. Dari tingkap kecil kabin, langit yang tadinya hitam pekat perlahan-lahan bertukar menjadi biru kelam, sebelum jalur keemasan pucat muncul sedikit demi sedikit, seolah-olah pagi baru tidak tergesa-gesa tiba, tetapi sedang berjalan masuk dengan sopan agar tidak mengejutkan hati-hati yang terlalu rapuh di dalam pesawat ini. Suara juru terbang kedengaran melalui sistem pengumuman. Nadanya tenang, sopan dan tegas, cara yang membuatkan pendengar percaya tanpa memerlukan kata-kata berlebihan. Dia memaklumkan bahawa tidak lama lagi, pesawat akan mula merendahkan altitude untuk mendarat di Malaysia. Hanya dengan ayat ringkas itu, kesunyian di seluruh kabin berubah makna sekali lagi.
Ia bukan kesunyian ketakutan seperti semalam, bukan kesunyian orang yang bimbang berita buruk akan tiba, tetapi kesunyian orang yang tahu bahwa ada detik-detik yang terlalu besar untuk dicelah dengan kata-kata biasa. Maryam bergerak sedikit dan memandang keluar tingkap. Bintang, yang tidur-tidur ayam sepanjang perjalanan, perlahan-lahan membuka matanya. Apabila dia melihat cahaya kota yang samar-samar di bawah awan, dia berkelip beberapa kali, seolah-olah cuba memberitahu dirinya bahwa ini bukan mimpi. "Ibu, itu ke?" tanya kanak-kanak itu perlahan, seolah-olah takut suaranya akan membuatkan pemandangan di luar hilang. Maryam turut memandang ke bawah. Cahaya yang bertaburan di bawah sana mungkin hanya pemandangan sebuah bandar di waktu pagi bagi orang biasa, tetapi baginya, ia seperti melihat sesuatu yang pernah wujud di dalam hatinya kini mempunyai bentuk yang nyata. Dia mengangguk, air mata yang ditahannya sekian lama mula bergenang perlahan. "Ya sayang, kita dah sampai." Faris tidak berkata apa-apa sebaik sahaja mendengar pengumuman itu. Dia hanya duduk kaku, tangannya di atas lutut, dan memandang lurus ke hadapan, seperti orang yang cuba menampung perasaan yang terlalu besar agar tidak melimpah keluar sekaligus. Hidup manusia kadang-kadang terasa panjang kerana ia melalui banyak permulaan dan kehilangan, tetapi masih ada detik yang boleh membuatkan jantung berdebar seperti orang muda. Dan bagi Faris, ini adalah salah satu detik itu. Dia pernah menyangka tidak akan dapat melihat langit Malaysia lagi. Pernah menyangka frasa nanti ada peluang kita balik hanyalah ayat yang digunakan oleh orang tua untuk memujuk diri pada hari di mana mereka tahu peluang itu mungkin tidak akan ada. Tetapi kini, tanah yang dirinduinya itu benar-benar berada di bawah pesawat ini. Apabila pesawat merendahkan altitud, gegaran lembut membuatkan ramai penumpang saling berpandangan. Ada yang menutup mulut, ada yang menggenggam tangan anak mereka lebih erat, ada yang memejamkan mata seolah-olah sedang berdoa tanpa kata. Bunyi tayar mencecah landasan kedengaran bersama hentakan seketika, tetapi bagi penumpang di dalamnya, ia bergema di dalam hati lebih lama daripada itu. Kerana bunyi itu bukan sekadar bunyi pendaratan, ia adalah bunyi keselamatan yang dapat dirasai, bunyi peluang baru, dan bunyi sesuatu yang telah kembali ke tempatnya selepas tersesat terlalu lama. Apabila pesawat berhenti sepenuhnya, ramai penumpang masih duduk kaku seketika, seolah-olah badan mereka sedar destinasi telah tiba, tetapi hati mereka masih memerlukan masa untuk mengejar. Melalui tingkap kabin, mereka dapat melihat ramai petugas menunggu di bawah. Ada pasukan perubatan, ambulans, pegawai imigresen, ahli psikologi, sukarelawan penjagaan kanak-kanak, dan penterjemah yang bersedia di stesen masing-masing. Segalanya kelihatan teratur tetapi tidak kaku. Tiada barisan sambutan rasmi. Tiada pengumuman yang membuatkan penumpang merasa seperti mereka sedang disiasat sebagai satu masalah. Hanya ada kesiapsiagaan yang senyap, sopan dan teguh, seolah-olah semua yang menunggu di bawah faham bahawa perkara pertama yang diperlukan oleh mangsa yang terselamat bukanlah sambutan yang gah, tetapi kestabilan yang cukup untuk membuatkan hati berhenti berwaspada. Proses turun dari pesawat bermula secara sistematik. Kanak-kanak kecil dan pesakit dibawa turun dahulu. Petugas Malaysia tidak tergesa-gesa atau menggunakan arahan yang ringkas dan kasar, sebaliknya mengawal rentak agar semuanya berjalan dengan tenang. Bintang didukung turun bersama beg kecilnya. Kanak-kanak itu memandang landasan, memandang ambulans, memandang orang yang memakai kot putih dan jaket pemantul cahaya. Kemudian, dia menoleh ke arah papan tanda berbahasa Melayu berhampiran pusat penerimaan. Walaupun dia hanya boleh membaca perlahan-lahan, perkataan demi perkataan, matanya perlahan-lahan bersinar apabila melihat huruf-huruf yang pernah diajar oleh ibunya. "Selamat datang." Dia membaca dengan teragak-agak sebelum seorang pegawai wanita merendahkan diri di sebelahnya dan tersenyum. "Selamat pulang ke rumah." Ya, perkataan pulang ke rumah membuatkan Maryam berhenti berjalan seketika. Dia tidak menangis tersesak-esak seperti di kamp pelarian, tidak menggigil seperti semasa menaiki pesawat. Tetapi air mata mengalir senyap tanpa henti. Air mata seperti ini bukan lagi air mata orang yang ketakutan. Ia adalah air mata orang yang telah bertahan berdiri di tengah-tengah ribut terlalu lama, sehingga apabila seseorang memberitahunya bahawa dia tidak perlu lagi berdiri sendirian, barulah badannya mengakui betapa letihnya dia. Pegawai wanita yang membawanya ke stesen pemeriksaan kesihatan tidak berkata apa-apa untuk memujuk. Dia hanya menghulurkan sehelai sapu tangan dengan lembut dan berjalan di sisinya dengan jarak yang menghormati. Kelembutan seperti inilah yang menjadi salah satu ciri khas kemalaysiaan. Ia tidak menceroboh perasaan seseorang, tetapi tidak pernah membiarkan seseorang bersendirian dengan perasaan itu.
Faris turun dari pesawat dengan dipapa berhati-hati. Apabila kasutnya mencecah tanah Malaysia, dia berhenti kaku seketika sebelum perlahan-lahan menunduk sedikit. Hujung jarinya menyentuh landasan dengan lembut, bukan seperti upacara, tetapi penuh dengan makna. Kemudian, dia mengangkat tangannya sebagai tanda terima kasih. Perlahan-lahan, tiada kata-kata yang menyusul, tetapi pandangan matanya mengatakan segalanya. Seorang juru rawat yang berdiri berdekatan melihat adegan itu dengan pandangan yang tenang, tidak mencelah, tidak mendesak, dan tidak menjadikan detik pribadi seperti itu sebagai sesuatu yang heboh. Kerana kadang-kadang, penghormatan yang paling mendalam kepada seorang manusia adalah dengan membiarkannya mempunyai ruang untuk perasaannya sendiri. Di dalam pusat sambutan sementara yang disediakan berhampiran lapangan terbang, segalanya disusun dengan lebih terperinci daripada yang dijangkakan oleh ramai penumpang. Terdapat sudut pemeriksaan kesihatan awal, stesen saringan untuk mereka yang perlu dihantar terus ke hospital, kawasan rehat sementara, sudut kanak-kanak dengan mainan, buku gambar, dan sukarelawan yang bercakap bahasa Melayu dengan lembut kepada mereka. Terdapat bilik kecil untuk mereka yang mahu duduk diam selepas melalui trauma, dan stesen penyelarasan dokumen dengan saudara mara di Malaysia yang sedang menanti berita dengan debaran di beberapa negeri lain. Segalanya di sini seolah-olah memberitahu mereka yang baru tiba secara senyap. Malaysia bukan sekadar membuka pintu untuk menerima kamu, tetapi telah menyediakan laluan agar luka-luka kamu dapat diletakkan dengan selamat. Bintang dibawa ke sudut kanak-kanak yang mempunyai tikar bersih, mainan kayu, buku gambar, dan beberapa patung haiwan. Kanak-kanak itu teragak-agak pada mulanya. Dia memandang barang-barang itu seperti orang yang tidak pasti sama ada. Dia boleh menghulurkan tangan untuk menyentuhnya. Sehinggalah seorang sukarelawan wanita mengambil sebuah patung burung kenyalang kecil, berwarna kelabu dan menghulurkannya dengan senyuman yang tidak mendesak. Bintang menerimanya dan memegangnya dengan erat. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi bahunya yang tadinya tegang perlahan-lahan reda buat pertama kalinya sejak meninggalkan kem. Keselamatan seorang kanak-kanak tidak selalunya bermula dengan penjelasan tentang undang-undang atau proses perlindungan. Kadang-kadang ia bermula dengan dapat memeluk sesuatu yang cukup lembut untuk memberitahunya bahawa dunia tidak lagi sekeras dahulu. Mariam diperiksa dengan teliti. Doktor mendapati dia mengalami dehidrasi, keletihan terkumpul, dan tekanan pasca trauma yang terpendam selama berhari-hari. Ahli psikologi wanita yang datang duduk berbual dengannya tidak memulakan dengan bertanya tentang peristiwa yang menyedihkan, tetapi bermula dengan perkara-perkara kecil. Puan nak minum air suam, nak berehat dulu. Atau kita berbual sekejap, kemudian dia berkata dengan sangat perlahan, di sini Puan tak perlu kuat sepanjang masa lagi. Hanya dengan satu ayat itu Maria menunduk, membiarkan air matanya jatuh. Kerana kadang-kadang, orang yang telah melalui perkara berat tidak memerlukan penjelasan panjang. Mereka hanya memerlukan seseorang yang memberi kebenaran untuk mereka menjadi lemah tanpa dihakimi. Faris dihantar terus ke hospital untuk penilaian lanjut penyakit jantung dan keadaan keletihannya. Semasa di dalam ambulans, dia memandang keluar tingkap, melihat jalan raya yang licin, papan tanda berbahasa Melayu, kedai serbaneka di tepi jalan, penunggang motosikal yang berhenti berbual, dan orang ramai yang memulakan pagi mereka seperti biasa. Pemandangan ini sangat biasa bagi masyarakat Malaysia, tetapi bagi seorang lelaki tua yang pernah menyangka semua ini adalah masa lalu yang telah hilang, ia terasa begitu indah sehingga hampir tidak tertanggung. Sesuatu yang dipanggil rumah selalunya begitu. Ia bukan gambaran besar, bukan kata-kata indah, tetapi kesederhanaan yang apabila hilang, barulah kita sedar betapa berharganya ia. Apabila cahaya pagi semakin terang di atas pusat sambutan dan ambulans yang bergerak keluar satu persatu, makna misi ini menjadi semakin jelas. Malaysia bukan sekadar melakukan apa yang dilihat oleh dunia di muka berita sebagai pemindahan orang dari bahaya. Ia sedang melakukan sesuatu yang lebih mendalam, mengambil alih kesakitan, ketakutan, dan ketidakpastian hidup orang-orang ini untuk dijaga dengan sistematik, dengan kelembutan, dan dengan tanggung jawab. Kerana kemanusiaan sejati tidak pernah berakhir apabila pintu pesawat dibuka. Ia baru bermula pada saat seorang manusia melangkah turun, dan ada seseorang yang memberitahunya dengan teguh, mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi menghadapi segalanya sendirian. Dan pada pagi itu, bumi Malaysia bukan sahaja menjadi destinasi sebuah penerbangan kecemasan, ia telah menjadi titik permulaan penyembuhan yang mempunyai tangan sebenar untuk menyambut, hati sebenar yang menunggu, dan hala tuju sebenar untuk kehidupan yang akan bermula semula. Beberapa hari kemudian, apabila kekecohan awal mula reda,
kehidupan yang tadinya bersepah mula disusun semula, sekeping demi sekeping. Mariam duduk memandang bintang yang sedang memeluk patung burung kenyalangnya sambil tidur di tepi tingkap di bawah cahaya pagi Cameron Highlands. Dia tidak tahu sejauh mana mudahnya jalan di hadapan, tetapi ini adalah kali pertama dalam beberapa bulan dia tidak perlu bertanya kepada dirinya, di mana lagi dia harus membawa anaknya bersembunyi esok. Faris, walaupun masih lemah, matanya mula menunjukkan ketenangan seseorang yang telah kembali berdiri di atas tanah yang pernah memberinya maruah dalam kehidupan sederhananya. Kisah ini oleh itu bukan sekadar kisah pemindahan, bukan sekadar misi membawa orang keluar dari zon bahaya. Ia adalah kisah sebuah negara yang memilih untuk menjawab persoalan dunia dengan tindakan, bahwa kemanusiaan bukanlah kata-kata untuk siaran akhbar, tetapi tangan yang dihulurkan tepat pada masanya, sistem yang tidak membiarkan belas kasihan menjadi emosi sementara, dan cara memberitahu mereka yang telah melalui kegelapan yang panjang bahwa mereka masih mempunyai tempat untuk berdiri tanpa perlu membuktikan nilai diri mereka semula. Rumah, pada akhirnya, mungkin bukanlah sekadar tempat kita dilahirkan, tetapi tempat di mana apabila kita kembali, masih ada insan yang menyambut kita dengan hati yang tulus dan berkata, "Selamat pulang."